Masya Allah, subhanallah. Terlalu nikmat dapat solat jamaah dengan anak. Sebab kadang-kadang realiti yang berlaku apa dia? Masing-masing lah. Dah besar. Bukan anak kita tak solat, solat. Bukan mak dia tak solat, solat. Tapi dah tak nak, dah ambil tanggungjawab apa dia? Tak apa, mak tunggu. Alah, kita orang lambat lagi mak. Tak apa, mak tunggu. Teramat penting ya, para muslimah sekalian, untuk kita menyiram hati anak-anak kita dengan pengisian-pengisian kerohanian. Terutama lebih-lebih lagi pada zaman yang agak keras ini. Zaman ni kita sebutkan zaman yang keras lah. Ya, semuanya lebih kepada kebendaan. Bukan tak baik, teknologi itu semua sangat baik. Sangat banyak ruang untuk dimanfaatkan. Ya, tetapi penting amat ya sahabat-sahabat semua, untuk kita lah sebagai mak ayah yang melihat siraman-siraman kerohanian yang kita nak masukkan dalam jiwa anak kita tu. Walaupun sekadar kita kata tak sempatlah 5 waktu nak solat jemaah dengan anak, sempat maghrib je, tapi seorang ibu yang usaha nak panggil anak dia, anak perempuan dia, tunggu pula tu. Kalau rumah 2 tingkat, sanggup naik tingkat atas, panggil. Sanggup mak tu duduk kat sejadah, tunggu sampai anak tu datang. Masya Allah, subhanallah. Terlalu nikmat dapat solat jamaah dengan anak. Sebab kadang-kadang realiti yang berlaku apa dia? Masing-masing lah. Dah besar. Bukan anak kita tak solat, solat. Bukan mak dia tak solat, solat. Tapi dah tak nak, dah ambil tanggungjawab apa dia? Tak apa, mak tunggu. Alah, kita orang lambat lagi mak. Tak apa, mak tunggu. Jangan lambat sangat. Nanti kita akan rasa Masya Allah, besar sangat nikmat dia. Doa yang kita baca, yang anak-anak dengar doa kita, memang ustazah galakkan sangat berdoa dalam bahasa yang difahami oleh anak kita. Anak faham bahasa Inggeris, doalah bahasa Inggeris. Anak faham bahasa Arab, ya silakan terus langsung dengan bahasa Arab. Anak faham bahasa Melayu, dengan bahasa Melayu, doa. Ya Allah, di belakangku anak-anakku yang aku sayang sangat. Sebut nama anak kita dengar. Itu memang mendidik ni kena ada seni dia, sahabat-sahabat. Ada seni dia. Memang subhanallah, Masya Allah, nak didik manusia, didik anak, ini memerlukan kesenian yang amat-amat halus. Wallahu ta'ala a'lam, tapi apa yang Ustaz boleh katakan, memang agak luar biasalah pencapaian seorang manusia tu. Untuk arwah ayah Ustazah, ya, seorang anak dia ni boleh cakap tidak pernah kecil hati dengan abah tersebut sepanjang hidup. Tak pernah kecil hati sebagai seorang anak. Dan abah tersebut tidak pernah buat ustazah menangis, kesedihan, maksudnya menangis sebab kena buat ke, ayah pressure ke apa. Tak ada. Sepanjang hayat. Memang tak ada. Memang tidak ada. Bagi ustazah, itu pencapaian yang sangat luar biasa untuk seorang ayah. Seorang laki-laki. Apakah kita lupa Nabi SAW menyebut, mana-mana ayah, mana-mana laki-laki yang ada 2 orang anak perempuan atau 3 orang anak perempuan, ditatang, dilayan, disantuni, wajib dia masuk syurga. Sudah pasti yang Nabi maksudkan bukan layan makan minum semata-mata. Bukan bagi pakaian. Bukan bagi duit. Itu NGO boleh tolong buat. Betul tak? Tapi apa yang mahal dalam diri seorang wanita, anak perempuan? Jiwa dia. Hati dia. Perasaan dia. Emosi dia. Bayangkan seorang ayah, laki-laki nak kena faham anak perempuan. Dah lah, anak level pun dah tak sama, jantina pun tak sama, semua benda dah tak sama. Tapi usaha seorang ayah untuk menyantuni anak perempuan dia, Masya Allah, apa dia? Syurga terus. Kalau kita dengar cerita orang pergi perang dapat syurga tu biasalah kan. Ini ada 2 anak perempuan, 3 anak perempuan,
nak bagi syurga terus. Jadi maknanya sahabat-sahabat, apa dia? Ada seni yang sangat halus dalam mendidik anak-anak. Jadi ustazah sukalah menganalisa apa benda yang ada kat Abah ni Bukan seorang je analisa, anak cucu lain pun. Apa yang ada kat dia yang sampai kita tak kecil hati langsung. Kita tak pernah dibuat menangis, kecewa ke apa. Tak ada langsung. Kita yang buat dia adalah. Jadi di antara analisa yang kami buat tu, antaranya lah mudah-mudahan betul lah kot analisa tu. Pertama, sebab dia mendidik dengan hati, dengan jiwa. Memang dia mendidik dengan hati, maknanya hati tu dibersihkan, hati dia sendiri tu dibersihkan. Dia tak pernah ada masalah judge anak-anak, tak ada. Nak kata anak yang ni macam ni, anak tak ada, tak timbul. Tak ada. Itu anak dia kan. Jadi dia tak ada. Jadi masalah-masalah hubungan antara hati dengan anak-anak tu tak berlaku. Sebab apa? Dia lapangkan selapang-lapangnya hati dengan anak. Tak kira anak tu cerdik, anak tak cerdik, anak macam mana. Dia pernah cakap, tak ada, anak-anak dan isteri tak pernah berdosa dengan Abah. Selama-lamanya. Ada kesilapan, itu bukan jadi dosa kat Abah. Sebab Abah orang lelaki. Orang lelaki kalau buat wanita-wanita dalam hidup dia berdosa, baik tak jadi lelaki. Dia punya prinsip dia. Orang lelaki kena mendidik. Cara didik tu kena seni dan halus. Jadi Masya Allah, Subhanallah, seni mendidik dia memang kena belajar. Belajar dengan Kak Is lagi, belajar dengan guru-guru kita, seni mendidik sesuai dengan anak-anak tersebut. Ya, pertama saya kata dia mendidik dengan jiwa. Yang kedua, dia memberikan pengisian jiwa kepada anak-anak. Apa dia? Pertama, Al-Quran. Al-Quran ni memang kena bagi. Anak kita tak ada pengisian Quran dalam hati dia mudah jadi keras. Bila keras ni payahlah. Memang mudah jadi keras. Jadi sebab tu kadang-kadang ajak tadarus balik, bagi link-link pasal ayat-ayat Quran tu, bagi ke anak, kata kena pujuk anak. Tak apalah, tak dengar setengah jam, dengar 5 minit pun jadilah. Jangan ambil yang panjang-panjang ceramah tu, dia penat nak dengar. Ambil yang pendek-pendek tu. Hari-hari kena ada satu agenda untuk sentuh hati anak. Kena ada. Kita ni kadang-kadang sibuk, terlalai kerja tu kan. Tapi itulah profesionalisme yang tinggi lah yang kena ada pada mak ayah. Kerja dia apa? Menyentuh hati anak. Tak kira anak tu mau 40 ke, 35 ke, bagi sesuatu. Kadang-kadang ada perkataan-perkataan asatizah ke, kata-kata hikmah, bagi. Yang penting jadikan kita punya satu rutin. Memberikan apa saja yang boleh menyentuh jiwa anak-anak kita. Sebab yang paling nak dicuri oleh syaitan ni hati itulah. Jadi kalau syaitan dapat ambil hati anak kita, kita kehilanganlah anak kita tu. Ya, dengan macam-macam bentuk. Lagilah kita anak-anak nak jadi baik, lagi besar cabaran dia. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita tengok macam Abah Ustazah lah. So Quran tu memang sampai bila-bila. Contoh mak baru ni, ya, mak nasihat, mak selalu call, mak kata, Kak Cik, yang paling boleh mengisi hati kita ni Al-Quran, mak cakap. Ya, ini anak dah tua ni, umur 47. Mak masih nasihat. Masih mak tak percaya lagi yang ustazah ni baca Quran banyak-banyak. Tak percaya. Kak Cik, yang boleh mengisi hati kita ni Al-Quran. Mak macam-macam Allah uji mak sekarang. Pada masa yang mak sangat lemah. Physically. Apa dia? Abah meninggal, anak mak yang sulung meninggal, ada ujian-ujian yang lain, apa-apa ujian pada anak-anak, itu ibarat macam hiris hati mak ni. Semua mak tanggung, mak rasa. Tapi Allah letakkan dalam keadaan lemah tu, mak sorang-sorang je kat rumah. Hadapi semua tu. Tak kuat Kak Cik. Tapi Masya Allah, Subhanallah, Al-Quran. Kalau dulu mungkin baca sikit-sikit, baca 1 juzuk. Sekarang, 1 juzuk tak cukup untuk keadaan yang sedang aku lalui. 2 juzuk, 3 juzuk. Mak baca. Jadi semua yang kita ni, yalah, setiap orang akan bercakap sisi-sisi yang berlainan kan. Tapi kita semua kumpulkan, himpunkan.
Allah takkan sia-siakan usaha kita untuk mendidik amanah yang Allah berikan kepada kita, sebab kita nak sama-sama masuk syurga. Dan dari segi teknik juga, sahabat-sahabat semua, dalam mendidik anak-anak dan keluarga ni, dia tidak boleh terlalu serius. Jangan sahabat-sahabat bayangkan ustazah didik anak dengan sangat serius. Sejak qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW, dia kat dapur. Tak. Ini sebab cakap sekejap kan, ni tak dapat nak cakap. Sebenarnya dia memang kena ada unsur lawak jenaka, gurau senda, kena sangat membumi lah, ya. Jangan serius sangat. Oh, ada masanya kita nak tengok movie dengan anak-anak kita sambil kita guide. Rasanya enjoy je. Cuma kitalah yang menjadi kita mengendalikan benda tu. Kita nampak terbabas ke, terlajak ke, terkurang ke, terlebih ke, itu dalam pemerhatian kita. Dan antara yang yelah kami suka buat juga adalah keluar makan bersama-sama, buat apa-apa bersama-sama, ya, memang itu memang mengikat sungguh hati kita dengan anak-anak kita.